Sedutan filem itu tadi telah menunjukkan kezaliman dan kekejaman Parti Komunis Malaya di negara kita. Perkembangan pengaruh komunis di negara kita berlaku sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Komunis melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi negara dan menggugat kestabilan politik. Matlamat komunis adalah untuk merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan sebuah republik komunis. Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada suatu ketika dahulu pernah mengisytiharkan darurat bagi mengekang ancaman komunis yang semakin berleluasa. Antara keganasan yang telah dilakukan oleh Parti Komunis Malaya adalah seperti berikut. Pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus radang Eropah di Sungai Siput, Perak. Serangan yang pertama telah dilakukan pada 8.30 pagi. Komunis telah membunuh Arthur Walker, pengurus ladang Airfield dengan menembaknya pada jarak yang dekat. Serangan yang kedua dilakukan setengah jam kemudian di ladang Finsut. PKM bukan saja telah membunuh pengurus ladang tersebut, iaitu John Ellison dan pembantunya Ian Christian. Bahkan, mereka turut membakar ladang tersebut yang dipenuhi dengan getah yang sudah sedia untuk diekspor. Kepulan asap hitam dapat dilihat dari jauh lagi pada keseluruhan hari tersebut. Berikutan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward James, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, mengisytiharkan darurat. British juga telah memperkenalkan Undang-Undang Darurat 1948. Apakah itu Undang-Undang Darurat 1948? Melalui undang-undang ini, pasukan keselamatan dapat menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang pembicaraan. Bukan itu sahaja, pasukan keselamatan juga dapat menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung dan memindahkan serta menempatkan penduduk yang disyaki terlibat dengan ancaman komunis.
Pada masa darurat, kira-kira 40,000 tentera termasuk beberapa regimen askar Melayu telah dikerah untuk menghapuskan anasir-anasir komunis. Mereka dilengkapkan dengan peralatan kelengkapan perang seperti meriam, kapal terbang dan kapal laut. Ketenteraan British juga telah diperketatkan. Polis British dan anggota-anggota Special Branch telah ditambahkan ke 70,000 orang. Bantuan ketenteraan daripada negara-negara Commonwealth seperti British, Australia, New Zealand, Gurkha dan Fiji juga berhasil diperolehi. Seterusnya, British telah mewujudkan 2,400 orang mata-mata khas Melayu atau Special Constable untuk mengawal ladang-ladang dan lombong bijih timah British di kawasan yang terpencil. British telah mewujudkan sistem pendaftaran kebangsaan. Ia telah diperkenalkan pada Mac 1949. Sistem ini bertujuan untuk mengawal pergerakan penduduk di tanah Melayu. Setiap penduduk yang berumur 12 tahun ke atas mesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan. Tujuannya untuk membezakan orang awam dan juga komunis. Ketika itu, ia sudah hampir 2 tahun sejak Sir Henry Gurney tiba di Tanah Melayu dan memegang jawatan sebagai Pesuruh Jaya Tinggi. Beliau telah melawat dan memantau situasi di sekitar Tanah Melayu. Lieutenant General Sir Harold Roddenberry telah dihantar oleh London sebagai pengarah operasi. Beliau telah ditugaskan untuk bergandingan dan bekerjasama dengan Sir Henry Gurney dalam memerangi ancaman komunis. Beliau telah diberi kuasa penuh ke atas polis, tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara. Sir Harold Roddenberry telah berbincang bersama pasukannya dalam merancang dan mengimplementasi tindakan anti pengganas. Rancangan Briggs telah dilancarkan oleh Sir Henry Gurney pada April 1950. Sir Harold Roddenberry dilantik menjadi pengarah operasi. Rancangan Briggs merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Pada 1 Jun 1950, Sir Harold Briggs telah bersedia untuk mengimplementasikan rancangannya. Lebih kurang 1,5 juta penduduk setinggan telah dipindahkan ke kampung baru. Pada proses penempatan semula penduduk setinggan ke kampung baru, anggota keselamatan telah meletakkan senjata dan turut sama membantu mereka. Sebahagian daripada mereka memilih jalan raya untuk ke kampung baru. Ada juga yang diangkut menggunakan kereta api. Bahkan air yang bergelora tidak menjadi masalah bagi mereka. Kawasan tersebut dilengkapi dengan kemudahan asas seperti kemudahan tempat tinggal, sekolah, bekalan elektrik, air paip dan sebagainya. Kawasan itu juga dipagar dengan kawat berduri dan segala aktiviti keluar masuk dikawal oleh Special Constable.
keluarga diberi kad catuan makanan bagi memastikan setiap anggota keluarga mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Segatan jalan raya juga dibuat dari masa ke semasa bagi memastikan bekalan-bekalan tersebut tidak jatuh ke tangan komunis dengan mudah. Ini menyebabkan komunis menjadi lapar dan lemah. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan ini memudahkan pihak keselamatan untuk menggempur anggota komunis tersebut. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Tempoh darurat selama 12 tahun telah menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Tindakan komunis memusnahkan kemudahan asas serta menyerang penduduk dan anggota keselamatan telah menyebabkan keadaan huru-hara di negara kita ketika itu. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk membanteras komunis dan mengembalikan keamanan di negara kita. Bagi menghargai keamanan yang dikecapi, kita perlu bersama-sama mempertahankan negara kita daripada musuh.